سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي
صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيد الكريم وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وإمامنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pertamanya mari sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurnianya dan nikmat iman Islam dan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini untuk kita menyambung perbincangan daurah hadis 40 karangan Imam Al-Ghumari rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita mengharapkan pertemuan kita pada pagi ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tengok dalam kitab kita tu ada dua jenis hadis 40. Yang pertama ni adalah karangan daripada Imam An-Nawawi. Yang kedua ni adalah karangan daripada Imam Al-Ghumari. Beza di antara kedua-dua hadis 40 ni, pertamanya hadis 40 karangan Imam An-Nawawi, dalamnya didapat sebanyak 42 hadis. Hadis Imam Al-Ghumari ada sebanyak 46 hadis. Disebutkan hadis 40 sebab apa? Disebutkan hadis 40 kerana mengambil keberkatan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam: man hafiza ala ummati 40 hadisan ba'athahu Allah yawm al-qiyamati ma'a jumhuril fuqaha wal ulama. Barang siapa yang menghafal daripada hadis aku sebanyak 40 hadis, maka dia akan dibangkitkan pada hari akhirat esok bersama-sama dengan golongan fuqaha dan juga golongan ulama. Sebab itulah para alim ulama mengambil keberkatan daripada hadis begini, dikumpulkan sebanyak 40 hadis. Ada ulama yang mana mengumpulkan hadis berdasarkan kepada peristiwa akhir zaman, seperti mana Syekh Fahmi Zamzam. Ada ulama yang mana menulis hadis 40 berdasarkan kepada penawar al-hadi. Okey, Imam An-Nawawi dia mengumpulkan sebanyak 42 hadis, di mana 42 hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi adalah merupakan hadis yang bercerita berkenaan dengan individu seseorang, bermula daripada dia baru tidur sampailah dia tidur balik. Maksudnya dalam kehidupan seharian dia, seseorang individu tu, benda apa yang dia kena buat? Dia kena belajar, dia kena sampaikan Islam, dia kena berdakwah,
dia kena sekian. Yang dilakukan oleh seseorang individu bermula daripada bangun tidur sampailah dia tidur balik, bangun pula masuknya 24 jam. Itulah hadis Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Maksudnya tuan, kalaulah kita belajar berkenaan dengan hadis 40 Imam An-Nawawi, bermaksud kita telah belajar bagaimanakah kehidupan sebagai seorang Muslim selama 24 jam. Dan bukan takat itu sahaja, dalam kitab An-Nawawi juga Imam An-Nawawi menyebutkan bahawa bagaimanakah perkara yang perlu untuk kita lakukan bermula daripada dalam perut ibu sampailah mati, benda pun tak kena buat. Disebutkan dalam hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beza dengan hadis 40 yang dikarang oleh Imam Al-Umari yang kita baca pada hari ini, Imam Al-Umari lebih menekankan berkenaan dengan masalah-masalah di dalam masyarakat, masailul ijtimaiyah. Maksudnya menekankan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Imam Nawawi menyebutkan tentang benda apa yang perlu dilakukan oleh seseorang individu, cerita tentang diri sendiri. Imam An-Nawawi. Imam Al-Umari lebih kepada cerita tentang masyarakat. Ada masalah-masalah yang ada pada masyarakat yang perlu untuk diselesaikan. Maka sebab itulah tuan-tuan, bila mana kita belajar daripada hadis Imam Al-Umari, kita akan jumpa 40 hadis ini, kebanyakan hadis cerita berkenaan dengan masalah-masalah yang sering kali berlaku dalam masyarakat. Jadi kalau kata kita nak menyelesaikan masalah masyarakat, sesuai untuk kita membaca kitab hadis Al-Umari, Imam Al-Umari, sesuai untuk kita bacakan kepada masyarakat, sebab dia menyentuh berkenaan dengan beberapa perkara yang seringkali dilakukan oleh masyarakat, yang seringkali terkeliru di kalangan masyarakat, sama ada boleh buat ke ataupun tak boleh nak buat. Itu adalah karangan Imam Al-Umari. Juga karangan Imam Al-Umari hadis 40 juga tak ada dalam ni. Karangan Imam Al-Umari hadis 40 yang mana menyebutkan tentang syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur ni'am. 40 hadisan fi syukur ni'am. Maksudnya 40 hadis yang bercerita berkenaan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis yang lain. Tak baca pada hari ini. Okay. Jadi yang kita baca pada hari ini adalah merupakan salah satu karangan Imam Al-Umari yang mana bercerita tentang masailul ijtimaiyah, iaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Sebab tuan-tuan, bila mana kita baca hadis 40 ni, kita akan nampak ada perbezaan dengan hadis 40 karangan Imam An-Nawawi. Karangan Imam An-Nawawi hadis 40 yang mana bercerita tentang diri sendiri. Hadis dalam hadis 40 karangan Imam Al-Umari bercerita tentang masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat dan apa perkara yang perlu untuk kita selesaikan. Baik, kita masuk pada hadis yang kelima. Wa'anhu biqal an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam man raghiba an sunnati falaysa minni, rawahu Muslim fi sahihihi. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Siapa Anas? Anas itu merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, anak kepada ibu yang bernama Ummu Sulaim. Anak kepada ibu yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dia berkahwin dengan seorang lelaki, ayah tiri kepada Anas ibn Malik yang bernama Abu Talhah. Ummu Sulaim berkahwin dengan seorang lelaki yang bernama Abu Talhah, seorang yang tinggal dekat Madinah, yang asalnya beragama Yahudi. Abu Talhah, bila mana dia tertarik dengan Ummu Sulaim, dia nak meminang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kata, kalau engkau nak meminang aku, boleh, tapi dengan syarat aku tidak mahu mahar yang tinggi, aku tidak mahu mahar yang lain, hanyalah aku mahukan mahar engkau mengucap 2 kalimah syahadah. Ummu Sulaim itu cara dakwahnya, cara dakwah kepada Abu Talhah. Lalu Abu Talhah mengucap 2 kalimah syahadah. Ada anak tiri yang bernama Anas ibn Malik. Anas ibn Malik merupakan anak kepada Ummu Sulaim. Satu hari bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Bila sampai dekat Madinah, cerita ada, bila sampai dekat Madinah ni, semua yang mana tinggal dekat Madinah tu, termasuklah di kalangan mereka yang asalnya beragama Yahudi, menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada di kalangan mereka ini ahli kitab yang mana belajar daripada orang-orang yang soleh. Cerita berkenaan dengan Rasulullah bahawa Nabi akhir zaman akan ada dekat Yathrib, dekat Madinah. Sebab firasat bagi orang yang soleh zaman dahulu, bila mana dia melihat tanah yang ada dekat Madinah tak sama dengan tanah yang ada dekat tempat yang lain. Tanah yang ada di Madinah ni bercahaya. Lalu bila mana disampaikan dalam kuliah bahawa pada firasat saya, lebih kurang ini ya, dalam firasat saya, Nabi akhir zaman dia akan muncul dekat tanah Yathrib, pada firasat orang soleh zaman dahulu. Maka sebab itulah di kalangan ramai ataupun banyak di kalangan golongan-golongan Yahudi yang mana mereka berpindah pergi ke Madinah. Sebab itulah di Madinah zaman dahulu ada banyak perkampungan Yahudi. Di antaranya adalah Bani Qudaiqah, Bani Quraizah, Bani Nadir. Itu semua Yahudi tu. Sebab apa yang banyak dekat Madinah? Sebab standby mereka nak menyambut Rasul akhir zaman. Ni kalau kita kata ahli kitab yang mana belajar, ahli kitab yang mana mereka mengaji, yang mana mereka belajar. Sebab itulah mereka menunggu Nabi akhir zaman. Maka antara yang menunggu Nabi akhir zaman adalah Sulaim. Bila mana Rasulullah sampai dekat Madinah, kebanyakan penduduk Madinah standby dah dengan hadiah. Jumpa dengan Rasulullah, bagi hadiah. Wahai Rasulullah, terima hadiah. Wahai Rasulullah, silakan ambil hadiah. Sulaim datang menjumpa dengan Rasulullah. Sulaim kata apa? Wahai Rasulullah, aku ni sangat cintakan kepada engkau. Wahai Rasulullah, aku ingin sangat nak bagi hadiah, tapi disebabkan aku ni miskin, harta aku tidak ada nak bagi. Hanya yang aku ada harta ni, anak aku seorang ni, harta aku. Wahai Rasulullah, engkau jadikan dia sebagai khadam kepada engkau, khadam Rasulullah. Itulah Anas ibn Malik. Ketika itu umur Anas baru umur 10 tahun. Sebab itulah Anas ibn Malik dia banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya sebab dia mula duduk dengan Rasulullah ketika mana umur dia muda. Yang keduanya dia merupakan khadam Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah. Apa jua yang Rasulullah cakap, maka dia akan mendengar dan dia akan meriwayatkan, memberitahu kepada para sahabat yang lain. Kata Anas bin Malik, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnah aku, maka dia bukan di kalangan aku. Man raghiba an, dalam bahasa Arab dia ada di punya uslub dia. Bila mana menggunakan kalimah raghiba, raghiba ni maksudnya bahawa nak, raghibatun nak, okey, bergelora. Raghiba, bergelora, hendak. Tapi bila mana dia letakkan raghiba'an, raghiba'an maksudnya adalah benci, bergelora jiwa dia untuk membenci. Ada begitu, bergelora jiwa dia untuk membenci. Man raghiba'an. Tapi kalau kata raghiba fi, itu maksudnya bahawa barang siapa yang bergelora untuk melakukan, raghiba fi, berbeza dengan raghiba'an. Barang siapa yang jiwa dia bergelora membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah aku kata Rasulullah, farisami, maka dia bukanlah di kalangan aku. Hadis yang kelima ni merupakan hadis yang mana memberikan ancaman kepada kita. Ancaman sama ada bahawa Rasulullah mengaku yang kita ni merupakan umat kepada Rasulullah ataupun bukan umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan, kita ni kalau Nabi tak mengaku umat Nabi, tuan, kita kalau Nabi tak mengaku umat, habis kita ni tak tahu apa yang boleh bantu kita. Kita nak masuk jalan syurga Yesus ini, kita boleh masuk jalan syurga adalah kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu, tuan-tuan, seringkali minta doa daripada Allah Subhanahu wa taala, minta doa, tapi doa yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah tak pandang disebabkan ada hijab di antara kita dan juga Allah Subhanahu wa taala, hijab dosa.
Bila mana kita ni ada buat dosa, kita minta doa daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan tak pandang sebab terhijab. Inna Allah tayyibun, kata Rasulullah, wa la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya zat Allah adalah merupakan zat yang baik, zat yang suci. La yaqbalu illa tayyiban. Tuhan tidak akan terima melainkan dengan perkara yang baik sahaja. Bila mana kita bercampur aduk minta doa daripada Allah, kita buat jahat, pada masa sama kita minta doa daripada Allah, terhijab. Maka sebab itulah kita mesti menggunakan kabel ni. Kabel ni apa? Kita kalau nak minta kerja pun pakai kabel. Mudah sikit dapat, betul tak? Kita ada anak kita baru habis degree, nak minta kerja dekat satu syarikat. Tapi bila pergi jumpa direct dengan bos tu, duk tengok-tengok tu, susah nak dapat ni. Tapi kalau kata ada kabel, pakai orang tengah recommend, dia recommend, mudah dapat. Betul tak? Maka macam itulah juga kita ni Allah Subhanahu wa taala, kita kena pakai kabel. Orang yang nak recommend kita, siapa dia? Itulah merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari akhirat esok tidak ada yang boleh bantu kita, melainkan yang boleh bantu kita adalah merupakan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar adalah merupakan syafaat daripada Rasulullah ketika mana pada hari akhirat. Tuan-tuan cuba bayangkan, pada hari akhirat bila mana kita ni berlari mendapatkan mereka yang boleh bantu kita. Jumpa dengan mak ayah tak mengaku. Jumpa dengan tok guru kita, tok guru tak mengaku anak murid. Jumpa dengan Nabi Adam AS, Nabi Adam kata aku pun ada salah. Pergi jumpa dengan orang lain, jumpa dengan Nabi Nuh AS, Nabi Nuh kata aku pun ada kesalahan. Jumpa dengan orang lain. Kita berjumpa dengan Nabi Musa AS, Nabi Musa kata aku pun ada salah. Jumpa dengan orang lain. Kita berjumpa dengan Nabi Isa AS, Nabi Isa kata aku pun ada salah. Jumpa dengan orang lain. Jumpa dengan Nabi Muhammad, tuan-tuan, bila berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Akulah syafi'ul musyaffa'. Akulah merupakan syafi' orang yang memberikan syafaat, dan syafaat aku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sujud kepada Allah, meminta mohon, ya Allah, mudahkanlah kepada umat aku supaya mereka ini diringankan azab. Mudahkan kepada umat aku supaya mereka ini diringankan hisab pada hari akhirat. Lalu Allah kata apa? Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala. Berikan syafaat kepada siapa yang kau nak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita di 3 tempat dalam kitab Imam Tirmizi. Sudah Tirmizi, tuan-tuan ingat? Pesanan ini adalah merupakan pesanan Rasulullah kepada para sahabat secara khususnya, dan juga kita secara umumnya. Nabi kata, hari akhirat esok kamu cari aku di 3 tempat. Hari akhirat esok kamu cari aku di 3 tempat. Yang pertamanya, cari aku di Telaga Al-Kausar. Telaga Al-Kausar. Yang kedua adalah cari aku di Neraca Al-Mizan. Yang ketiga adalah kamu cari aku akan tunggu kamu di titian Sirat Al-Mustaqim. 3 tempat. Ini ingat lagi dulu ni. Okay? Kita pun tak tahu akhirat esok nak ingat tak ingat. Tapi insyaAllah kalau kata kita banyak bersekawat, kalau kita bukan di kalangan meneragiba'an orang yang membenci sunnah Rasulullah, kita akan ingat pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cuba bayangkan, pada hari akhirat esok bila mana Nabi menunggu umat dia, Nabi berjalan cari mana dia umat dia untuk diberikan syafaat, kita angkat tangan, Rasulullah ni tolong tengok sini, kita angkat tangan. Tiba-tiba Nabi SAW berjalan dalam keadaan tak pandang kita. Apa agak kita naksa ketika itu? Sebab ketika itu tidak ada apa pertolongan yang lain melainkan pertolongan daripada Allah Subhanahu, melainkan pertolongan daripada Allah dan juga syafaat daripada Rasulullah. Nak kata pertolongan kita dengan Allah, kita dosa banyak dengan Allah. Maka yang nak tolong kita pada hari akhirat esok adalah merupakan Rasulullah. Tiba-tiba bila benar kita angkat tangan, Nabi tengok sini, Nabi tak pandang. Nabi tak pandang, lalu Nabi terus jalan. Sebab tu ada qasidah
Maksud apa? Nazarah ilayya khairul bariyah, khairul bariyah nazarah ilayya. Wahai Nabi Muhammad, tengoklah kami. Wahai Nabi Muhammad, tengoklah kami. Nazarah ilayya, itu nak membayangkan pada hari akhirat esok. Kalau kata Nabi tak pandang kita, apa yang kita boleh buat? Tak boleh buat apa. Maka tuan-tuan, hadis ini memberi gertakan kepada masyarakat bahawa man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnah aku, dia bukanlah tergolong di kalangan umat aku. Apa sunnah Rasulullah? Tuan-tuan, sunnah Rasulullah adalah merupakan apa yang dibawa oleh Islam. Apa yang Islam sampaikan, apa yang Islam bawa, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, itulah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Nabi sebut pada para sahabat, Nabi pesan, okey, Nabi pesan pada para sahabat bahawa suatu hari nanti akan berlaku fitnah dalam masyarakat. May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di kalangan kamu yang hidup lama, dia akan tengok banyak perselisihan di kalangan umat aku. Fasayara ikhtilafan katsira, kata Rasulullah. Barang siapa yang hidup lama, Nabi sebut kepada para sahabat secara khusus, para sahabat sekalian, barang siapa yang diberikan panjang umur dia oleh Allah Subhanahu wa taala hidup lama, maka dia akan melihat fitnah khilaf di kalangan umat Islam, fitnah yang akan berlaku, fitnah yang cukup besar yang akan berlaku di kalangan umat Islam. Lalu apa pesan Rasulullah? Alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan juga kamu berpegang dengan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, khulafa'ir rasyidin yang empat. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Ada empat khulafa'ir rasyidin. Nabi kata, addu alaikum, gigit kuat-kuat. Addu alaikum, gigit kuat-kuat bin nawajis, dengan menggunakan gigi geraham. Seolah-olah Nabi kata nak pesan, gigit kuat-kuat pakai gigi geraham ni, kalau orang tarik pun tak cabut dah. Memberitahu bahawa kita kena belajar Islam betul-betul, sebab dengan Islam itulah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan sunnah daripada khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sebab Nabi tahu di akhir zaman nanti ini akan berlaku fitnah yang cukup besar, sehingga ada di kalangan umat Islam yang akan mencela para sahabat. Yang akan mencela para sahabat, sehingga mengatakan bahawa Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah merupakan murtad, mereka kafir. Nauzubillah min zalik. Apa tahu tu? Nampak? Nabi pesan bahawa gigit kuat-kuat, pegang kuat-kuat sunnah aku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Sebab nanti akhir zaman akan ada golongan yang mana mereka akan mengkafirkan para sahabat ini, akan mengkafirkan khulafa' ar-rasyidin. Siapa dia? Golongan Syiah. Tu. Nabi tahu dah di akhir zaman nanti ini, Nabi pesan kepada kita, alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang kuat dengan sunnah aku. Belajar Islam bagi betul, berpegang dengan sunnah aku, sebab akhir zaman nanti ini akan berlaku fitnah di mana ada golongan yang mana tidak mengiktiraf aku, golongan anti hadis. Maksud kan yang dia nak bawa ni kan, dan nak buat yang sekarang ni berkenaan dengan pemikiran keseimbangan. Maksud pemikiran golongan anti hadis yang mana dinilai semula berkenaan dengan hadis Rasulullah sama ada boleh untuk dibuat hukum ataupun tidak. Kata Rasulullah, addu alaikum bin nawajis, pegang kuat-kuat. Alaikum bisunnati, berpegang dengan sunnah aku. Sebab Nabi tahu di akhir zaman ini akan ada golongan yang akan berpecah, berlaku fitnah di kalangan masyarakat, yang mana menyebabkan masyarakat tadi ini sebahagiannya tidak mengiktiraf Nabi Muhammad adalah merupakan sebagai Nabi, dan juga hadis merupakan sebagai sumber hukum. Nauzubillah min zalik. Ini adalah keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, okey, kata Rasulullah, umat aku akan terpecah kepada la taftariqanna ummati ila 73 firqatan. Umat aku akan terpecah sebanyak 73 golongan. Umat Nabi Musa AS terpecah sebanyak 71 golongan.
70 dalam neraka, satu golongan sahaja masuk dalam syurga. Kata Rasulullah, umat Nabi Isa AS terpecah kepada 72 golongan. 71 dalam neraka, satu sahaja masuk dalam syurga. Umat aku pula, kata Rasulullah, akan terpecah kepada 73 golongan. Kita akan jumpa tuan-tuan 73 jenis golongan. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Kitab tu cerita berkenaan ada beberapa golongan yang ada fitnah di akhir zaman nanti ni. Sebanyak 73 golongan. 72 kata Rasulullah masuk ke dalam neraka, hanya satu sahaja yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tanya, "Man huwa ya Rasulullah?" Siapa yang satu golongan tu yang masuk dalam syurga? Kata Rasulullah, "Al-jamaah." Al-jamaah maksudnya apa? Ahli sunnah wal jamaah, kata para ulama. Hanya ahli sunnah wal jamaah sahaja akidah yang mana membawa kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kita berpegang kuat dengan sunnah Rasulullah dan juga dengan sunnah khulafa'ir rasyidin. Maka sebab tuan-tuan, di dalam Nabi sebut, "Man raghiba an sunnati", barang siapa yang membenci sunnah aku, maka dia bukan di kalangan aku. Takut-takut Nabi tak berlaku yang kita ini merupakan umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum", ancamannya sama juga Nabi sebut. Barang siapa yang tidak mengenal tahu berkenaan dengan urusan umat Islam, dia bukan di kalangan umat Islam. Maka sebab itu tuan, kita ni yang belajar berkenaan dengan agama, kita yang belajar berkenaan dengan sunnah Rasulullah, kita yang belajar berkenaan dengan hadis, keperluan kepada kita, kewajipan kepada kita untuk mengenal tahu apa yang terjadi kepada umat Islam di sekeliling. Kewajipan kepada kita untuk tahu apa yang terjadi kepada umat Islam dalam negara kita, di tempat kita. Itu adalah satu kewajipan yang perlu untuk tahu. Sebab Nabi memberi ancaman, barang siapa yang tak ada tahu berkenaan dengan urusan umat Islam, Islam ini ditindas pun dia tak tahu, Islam ini di perang pun dia tak tahu, Islam ini kalah pun dia tak tahu, Islam menang pun dia tak tahu, yang dikira adalah diri dia sahaja, falaysa minhum, dia bukan di kalangan umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nabi tak mengaku umat, itu adalah merupakan satu bala dan juga satu keadaan yang cukup besar bagi kita, satu bala yang cukup besar. Na'udzubillah min dzalik. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. An Anas aydan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, "Inna Allah hajaba at-taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yad'a bid'atahu." Rawahu Tabrani bi isnadin hasanin. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hajabat taubata. Allah Subhanahu wa taala akan menghijab taubat. Hajabat taubata. Allah Subhanahu wa taala akan menghijab pintu taubat. An kulli sahibi bid'atin, bagi setiap mereka yang melakukan bid'ah, sehinggalah hatta yad'a bid'atahu, sehinggalah mereka ini meninggalkan bid'ah tersebut. Apa yang dimasukkan dengan bid'ah? Ini kita ingat fikiran. Apa yang dimasukkan dengan bid'ah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan, barang siapa yang buat benda yang baru, man ahdasa fi amrina, barang siapa yang buat benda baru di dalam urusan kami, dalam agama Islam, dia buat benda baru yang Islam ajarkan, okey, fa huwa raddun, hukumnya adalah dikira sebagai tertolak. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu, ma laysa minhu. Sabda Rasulullah dalam perkataan ma laysa minhu, itu satu benda yang cukup penting. Siapa-siapa yang pernah mengerti bahasa Arab, okay, kita yang pernah mengerti bahasa Arab, kita akan tengok perkataan Rasulullah dalam hadis ma laysa minhu. Kami dulu ketika di Mesir belajar dengan orang Sayyidina Muhammad, Syekh Muhammad Ibrahim Al-Kitani, muhadis di Mesir. Antara yang disebut, ditekankan kepada kami adalah berkenaan dengan hadis ini. Sebab dia tahu bahawa hadis ini adalah merupakan hadis yang mana berlaku banyak salah faham
berlaku banyak yang tidak memahami tentang hadis ini di kalangan masyarakat. Okey. Kata Rasulullah, barang siapa yang buat benda baru daripada agama Islam, barang siapa yang buat benda baru pada agama Islam, malaysa minhu, yang bukan daripada agama Islam. Malaysa minhu. Tuan-tuan, kita yang belajar bahasa Arab, kita boleh beza di antara minhu dengan fihi. Minhu dengan fihi, apa beza antara dua ini? Malaysa minhu maksudnya, contoh begini. Baik. Orang USD, orang USD, bila mana dia duduk dekat USD ni, okay, maka kita kata ar-rajulu fi USD. Rajulu fi USD. Lelaki itu dia berada dalam kawasan USD ni. Fi, menggunakan kata fi USD. Kalau lelaki ni keluar dari USD, dia pergi kita, boleh tak kita pakai fi? Tak boleh. Ar-rajulu fi USD, lelaki itu dalam kawasan USD, boleh tak? Boleh. Sebab dia duduk di luar daripada dia duduk luar daripada USD. Tapi kalau kita kata min, okay, ar-rajulu min USD, lelaki ini daripada kawasan USD, iaitu dalam USD pun boleh pakai kalimah tu, dia daripada kawasan ini, kawasan USD. Dia keluar dari kawasan ini, duduk di Kedah pun boleh pakai kalimah yang sama, dia daripada USD. Betul. Maka Rasulullah menggunakan perkataan minhu, daripadanya. Nabi tak menggunakan perkataan fihi. Maka maksudnya bahawa apa yang dilakukan oleh Rasulullah di zaman Nabi bukan takat itu sahaja yang boleh untuk dilakukan di zaman sekarang ini, tapi zaman sekarang ini kalau kita nak melakukan sesuatu perkara yang Nabi tak pernah buat, yang para sahabat tidak pernah buat, tetapi tak terkeluar daripada agama, termasuk dalam agama Islam. Faham? Zaman sekarang ni kita buat sesuatu yang Nabi tak pernah buat, para sahabat tak pernah buat, para tabi'in tak pernah buat, tapi ia tak terkeluar daripada agama, termasuk dalam agama Islam. Contohnya mana? Kita berzikir lepasnya. Zaman Nabi berzikir lepasnya dalam keadaan masing-masing. Subhanallah, 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 masing-masing. Okay? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Ya Allah, jauhkan aku daripada neraka, jauhkan aku dari neraka. Itu adalah zaman Rasulullah. Zaman kita, bila mana para ulama datang ke Malaysia, okay, datang ke Melayu kita ni, kalau kita buat macam tu dekat orang Malaysia kita, buat macam tu dekat sini, orang pun tak tahu nak macam apa, masyarakat tak tahu nak macam apa. Lepas bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Makmum belakang tu tunggu, nak macam apa? Tak tahu macam apa. Sebahagian lah, bukan semua, sebahagian. Last sekali melibatkan masyarakat, lepas bagi salam, boleh bangkit. Pasal apa? Tak tahu nak baca apa, nak doa apa, doa pun tak tahu. Jadi sebab itulah guru kita punya hikmah, dia nak ajar masyarakat, lepas mayang, apa, jom kita zikir ramai, ikut saya, tunggu. Maka sebab tu yang kita ada beramai hari ini. Nampak? Adakah tersalah dari agama Islam? Tak salah. Sebab ia juga adalah daripada agama Islam, bukanlah perkara yang di luar daripada agama Islam. Kita baca Yasin pada setiap malam Jumaat, itu satu benda yang baik. Rasulullah baca Yasin pada setiap malam. Yasin Nabi baca. Sebelum tidur Nabi akan baca surah As-Sajdah dan juga surah Al-Mulk sebelum tidur. Nabi baca Yasin setiap malam. Kita baca Yasin seminggu sekali, malam Jumaat kita baca. Adakah zikir sebagai bid'ah? Tak. Dia termasuk daripada perkara yang dituntut dalam agama Islam. Tak dikira sebagai bid'ah. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' bahawa bid'ah terbahagi kepada dua. Pertamanya adalah bid'atul dhalalah, yang keduanya adalah bid'atul hasanah. Kata Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah merupakan sesat. Oh, Ustaz ni macam mana Ustaz? Kata ni, kan Nabi sebut kullu bid'atin, semua bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Tuan-tuan, dalam hadis ni, sebab tu kita nak memahami berkenaan dengan hadis dan juga ayat Quran, memerlukan kepada ilmu alat. Ini pasal dekat Jaradin. Dia faham?
nak faham berkenaan dengan Quran hadis memerlukan kepada ilmu adat. Dalam ni dia ada perbincangan berkenaan dengan nahu kaedah dalam bahasa Arab. Kullu bid'atin. Tu penting tadi bagi ilmu alat. Baik. Kullu bid'atin, kata para ulama, dulu masa kami belajar ni hadis ni. Kullu bid'atin dhalalah. Perkataan Rasulullah menggunakan perkataan kullu bid'atin. Kullu bid'atin. Nabi tak menggunakan kalimah kullul bid'ah. Nabi tak menggunakan perkataan al-bid'ah, tapi Nabi sebut kata bid'atin. Maksud di situ dia ada ma'rifah nakirah. Ma'rifah nakirah. Ma'rifah nakirah. Kalau kata al-bid'ah itu adalah ma'rifah. Tapi kalau bid'ah sahaja tidak ada al, nama dia nakirah. Baik. Baik. Jadi maksudnya kalau kullul bid'ah ada alif lam, maksudnya menggunakan perkataan al-ma'rifah. Kullul bid'ah maksudnya semua bid'ah ni, semua bid'ah adalah merupakan sesat. Maksudnya adalah jami'. Dalam bahasa Arab kullu al-bid'ah maksudnya keseluruhan, al-jami', keseluruhan. Tapi kalau Nabi menggunakan dalam hadis tu kullu bid'atin, maksudnya adalah majmu', sebahagian, bukan maksud ke semua. Macam saya sebut lah begini, jami' maksudnya adalah semua. Semua kita dalam dewan kuliah ni mesti kena ada buku. Itu maksudnya adalah jami', mesti kena buku. Maksudnya yang tak ada buku tu, kira kita kata nanti tak berkat, contohlah. Semua kena ada buku. Yang tak ada buku tu nanti tak berkat, contohlah kan. Tu semua. Tapi kalau disebut sebahagian kena ada buku, sebahagian kena ada buku, maksudnya dalam kuliah kita ni, bilik kuliah kita ni, sebahagian ada buku, sebahagian tidak ada buku. Dua-dua boleh. Nak ada buku pun tak apa, tak ada buku pun tak apa. Lebih kurang itu maksudnya adalah kebanyakan. Kullu bid'atin maksudnya adalah sebahagian bid'ah adalah sesat. Wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, bid'ah ada dua, bid'ah hasanah dengan bid'ah dan dhalalah. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah merupakan bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang sesat. Maksudnya yang Islam tak ajar, berlawanan terus dengan apa yang Islam ajar, maka itu adalah dikira sebagai bid'ah yang sesat. Maka barang siapa yang berada dalam bid'ah yang sesat tadi ini, dia akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Antara bid'ah yang berlaku pada hari ini adalah golongan anti hadis. Bid'ah tu golongan bid'ah. Nabi tak ajar pun kata hadis aku tak terima. Tak. Nabi kata pegang dengan sunnah aku, hadis aku pegang dia dah. Jadikan dia sebagai semurukun. Tengok-tengok ada golongan yang mana dia kata Aish mesti melihat semula taraf ataupun status hadis Rasulullah, adakah boleh untuk dibawa hujah ataupun tidak. Nah, ni nama bid'ah. Yang ni kena tentang. Yang ni yang kena tentang. Sebab ittifaq para ulama, ijma' para ulama, sepakat para ulama mengatakan bahawa tak betul pemikiran yang seperti ini. Kalau ada konsep buat joget panggil K-pop, panggil K-pop kan, joget apa Gangnam Style, sebagai contoh kan, panggil K-pop, buat Gangnam Style lagi apalah yang apa Korea tu, benar-benar maksiat. Islam ajar supaya tinggalkan perkara maksiat. Islam ajar supaya jangan buat perkara maksiat. Tiba-tiba kita buat yang berlawanan dengan Islam ajar. Apa maksudnya? Yang dimaksudkan bahawa itu adalah merupakan bid'ah. Bid'ah apa tu? Buat benda yang Islam tak ajar, buat benda yang di luar daripada agama Islam, maka itu yang dimaksudkan dengan bid'ah. Bid'ah yang seperti ini yang wajib untuk ditentang oleh kita yang belajar berkenaan dengan agama. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghijab taubat bagi mereka yang melakukan bid'ah. Ala kulli sahibi bid'atin hatta yad'a bid'atahu, sehinggalah dia meninggalkan bid'ahnya, maksudnya sehinggalah dia bertaubat, sehinggalah dia tak lakukan bid'ah dia, kembali kepada Islam yang benar. Maka di situ barulah Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu taubat kepada orang yang seperti ini. Tuan, Allah ni dia Maha Pengampun. Allahu Tawwab, Tuhan yang Maha penerima taubat. Nampak?
Tuhannya Maha penerima taubat. Nabi ni nak cerita punya Allah terima taubat, sehingga kan Nabi cerita pada para sahabat zaman dahulu, bila mana ada seorang lelaki, ni kisah yang diceritakan dalam Allah Sayyidina Muhammad alaihi wasallam. Ada seorang lelaki ni, bila mana dia membunuh sebanyak 99 nyawa. 99 jiwa dibunuh. Contoh yang ni, kita bunuh seorang pun dah dosa besar dah. Tapi kalau bunuh 99, tak tahu besar mana dosa. Bila mana bertemu dengan seorang, dia kata, tunjukkan kepada aku orang yang bagus di tempat ni, orang yang baik di tempat ni, di ujung sana. Lalu bila mana dia pergi jumpa dengan seorang yang dikatakan baik, ditanya. Orang yang ditanya itu adalah merupakan seorang yang abid, seorang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dia mungkin biasa, tapi dia ibadah banyak, beramal banyak. Bila ditanya pada orang yang beramal banyak tadi, aku bunuh sebanyak 99 nyawa, adakah taubat aku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia kata, kalau bunuh satu pun dosa besar, bunuh 99 ini dosa lagi besar, engkau tak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia geram lagi ni, akhir sekali dia bunuh orang. Dia bunuh, geram sangat. Sampai ke Tuhan tak mau terima taubat, dibunuh. Bila dibunuh, maka dia telah membunuh sebanyak 100 jiwa. Pergi ke satu kampung yang lain, bertemu dengan seseorang, tunjukkan kepada aku orang yang baik di kawasan ini. Ditunjuknya di sana, lalu dia pergi sampai di sana. Yang ditunjuk itu adalah merupakan seorang yang alim, orang yang ada banyak ilmu. Aku bunuh sebanyak 99, aku bunuh sebanyak 100 nyawa, adakah taubat aku diterima? Lalu dia kata apa? Tak, engkau, Allah akan menerima taubat kau. Semua Allah akan terima taubat kau, walaupun engkau membunuh sebanyak 100 orang nyawa. Tapi kena ingat dengan syarat, kamu mesti kena berpindah dari kawasan ini ke kawasan ini. Tak boleh tinggal dekat tempat yang asal, pindah kawasan. Sebab kawasan kamu yang asal ni menyebabkan kamu ni melakukan perkara-perkara maksiat. Kamu pindah ke tempat yang lain, di tempat lain itu akan menyebabkan kamu akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Kamu akan menyembah Tuhan bersama dengan mereka, dan kamu akan jadi baik bersama dengan mereka. Hadis ini kata para ulama begitu penting untuk kita menghidupkan suasana yang baik di kalangan masyarakat. Suasana yang baik di kalangan masyarakat. Sebab suasana yang baik inilah yang akan membentuk masyarakat. Suasana yang baik inilah yang akan membentuk keluarga-keluarga yang mana mengamalkan Islam. Betul. Ini kita kata kalau USJ ni terkenal dengan suasana yang hidup. Hidup dengan majlis ilmu, hidup dengan solat berjemaah, di kalangan masyarakat dia pun baik. USJ ni terkenal. Jadi kita kata apa? Macam yang kita buat pada hari ini, buat daurah, kita buat pengajian, panggil ustaz-ustaz, ni adalah satu perkara yang cukup baik, membentuk masyarakat. Kita bentuk masyarakat yang baik. Nampak? Sebab dengan suasana yang baik yang ada macam kita buat pada hari ini adalah merupakan satu tindakan yang mana akan membentuk masyarakat supaya masyarakat jadi baik dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau di tempat kita ni, kita datang ni dari setiap tempat, kita datang ni dari setiap tempat. Ada yang datang dari Terengganu, ada yang datang dari Johor, ada yang datang dari Kedah. Tuan-tuan, tengok di tempat kita ada tak suasana yang macam ni? Kalau kata tak ada suasana macam tu, tuan, kita kena buat. Kita kena buat. Sebab apa yang kita kena buat? Sebab tuan-tuan, penentu kepada anak-anak kita jadi baik ke buruk adalah berdasarkan kepada suasana yang ada dalam masyarakat. Penentu. Tuan-tuan, kalau dalam masyarakat, kalau dalam rumah kita banyak tengok raja lawak, anak kita pun raja lawak. Dia susah nak semayang, dia susah nak bangun pagi, dia susah, hati keras nak ikut cakap ibu dan juga ayah. Sebab apa? Dia rajin tengok raja lawak. Mau anak tak tengok raja lawak, mak dengan ayah duduk kat depan ruang tamu. Anak duduk kat ruang tamu tengok raja lawak. Mak dengan ayah duduk dekat dapur tengok TV juga, tengok kilauan emas. Contoh kan, tengok kilauan emas. Memanglah anak tu ikut dengan ibu. Anak dia tak mau tu kilauan emas. Nampak? Pasal kilauan emas ni sesuai untuk ibu-ibu dan juga ayah-ayah. Anak kat depan tu tengok raja lawak.
Memang kalau kita macam ni, tuan-tuan, kita hidupkan suasana dalam rumah kita dengan raja lawak, hidupkan suasana dengan spontan, hidupkan suasana dengan sekarang buat school of lawak. Baru pula. Dengan akademi Fantasia, kita hidup suasana macam tu, tuan-tuan, anak kita tidak akan menjadi baik. Sebab suasana itu memberi peranan yang cukup penting untuk nak membentuk seseorang. Kami di Darul Hadis, antara kami di Darul Hadis ni, Tuhan bagi nikmat ada seorang guru yang mana dia seorang yang berjiwa murabi, membentuk suasana yang cukup baik. Di Darul Hadis, Syed Nasri. Ini dia orang, kira kita kata untung mungkin dididik dalam keadaan masih lagi muda, betul dengan suasana yang dibentuk oleh guru kita Syed Nasri. Selawat tiap hari wajib 1000. Ini dia orang ni, selawat tiap hari wajib 1000. Syekh wajibkan. Tiap-tiap pagi wajib bangun qiyamul, Syekh wajibkan. Kemudian setiap kali lepas sembahyang ada wirid-wirid yang kena baca, Syekh wajibkan. Wajib kena baca tu. Di sana suasana ada wajib pakai serban ni, wajib pakai serban, wajib pakai ni. Di sunnah Nabi. Kalau tak pakai, denda, disiplin. Wajib pakai. Aduh, tu semua tu kita kata membentuk suasana. Sampai ke tuan-tuan, ni saya rasa saya pun kagum juga dengan pelajar Darul Hadis. Sampai kan ada sebahagian yang mana dulu mula-mula tu mak ayah nak hantar ke Darul Hadis, dia tak kopi. Punya tak kopi. Menangis-nangis tak kopi. Mak kata, "Pi dah, tempat tu bagus, tempat tu elok, tak kopi." Mak dia hantar dah. Bila sampai di sana tuan, dia punya kenal suasana yang dibentuk oleh Syekh, akhir sekali menyebabkan bila mana datang cuti sekolah, tak balik rumah. Tak balik rumah. Betul memang tak? Ramai, bukan sikit, ramai tak balik rumah. Sebab apa? Bila mana dia dah kenal suasana, dia kata aku boleh terbentuk dengan suasana macam ni. Kalau balik rumah, belum tentu lagi boleh jadi macam ni. Maka dia susah nak tinggal. Sehingga ada seorang pada Johor. Seorang pada Johor tu, mak dia panggil balik, sama balik. Johor ada dia 3 beradik dia cakap. 3 beradik dari Darul Hadis, mak ayah panggil balik, tak mau balik. Akhir sekali mak kata apa? Tak apalah, mak buat rumah dia kata. Buat rumah Darul Hadis. Dia bukan betul, bukan lawak, sedap betul. Mak ayah dia beli tanah siap. Tinggal nak pasang tiang apa semua, nak buat rumah khusus bila mana mak ayah main ke sini. Mak ayah, anak tak balik, mak ayah main ke kita. Tu. So kita kata apa tu? Itu alhamdulillah Tuhan bagi nikmat. Ada seorang yang mana dia membentuk suasana yang cukup baik yang ada di sana. Kira orang ni kira beruntung okey lah. Dapat guru macam tu. Dan kita juga beruntung Tuhan bagi ada guru yang mana sebagai jiwa murabi membentuk kita seperti itu. Sebab suasana memberikan satu keadaan yang cukup penting untuk nak bina masyarakat. Ni kita bincang hadis masyarakat ni. Hadis yang kita baca ni hadis tentang masyarakat. Betul saya baca cerita tentang masyarakat. Ya, masailul ijtimaiyah. Baik, hadis yang sama. Hadis yang kedua. وعنه قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الطبراني وإسناده حسن أيضا. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, sabdanya, "Ma min 'abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin." Tidaklah suatu kaum yang mana mereka melakukan suatu perkara di atas muka bumi ini dalam keadaan maqama sum'atin. Dia buat dalam keadaan ada sum'ah. Ini adalah antara perkara-perkara penyakit yang ada dalam jiwa manusia, penyakit. Nak buang penyakit ini, tuan-tuan, kita kena belajar daripada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf untuk buang benar. Sum'ah adalah penyakit. Tuan-tuan, kalau kata belajar tak cukup. Dalam kita nak membersih jiwa, kalau takat belajar tak cukup. Okay? Kita datang ke kuliah, guru kita diajar balik rumah, tak cukup. Tuan-tuan, untuk nak membersih jiwa, untuk nak membersih diri, memerlukan kepada seseorang yang
mendidik, murabi. Seseorang yang mendidik, jiwa murabi. Jadi yang murabi ini yang susah cari ni zaman malam. Murabi ini lah yang susah cari zaman sekarang. Adapun yang disebut sebagai mursyid, susah cari pada hari ini. Jadi kami ni dulu, saya ingat tahun 2012, saya ingat saya 2012 bila mana kami pergi ziarah Tok Ayah Musa di Kelantan. Okey, Tok Ayah Musa di Kelantan, sebelum dia meninggal kami pergi ziarah Darul Hadis. Sampai di sana, antara pesanannya dia kita tahu zaman sekarang ni susah kalau nak cari mursyid, nak cari upaya bantu kita untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, susah secara zahir. Lalu dia kata, dia nak pesan, dia kata sebab itulah kita pada akhir zaman ni kena banyakkan berselawat pada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selawat pada Rasulullah, Nabi akan bantu kita, Nabi akan pandu kita ke arah jalan yang benar. Dia dalam ilmu tasawuf ni tuan, dia ada dua jenis mursyid. Satu mursyid yang zahir, satu yang disebut sebagai mursyid yang datang dalam bentuk apa, dalam bentuk yang bukan zahir. Dia itu, dia dua. Okey, tuan-tuan kalau nak tahu lebih dalam, dia nak dekat Syekh bin Nasir. Sebab dia memang ahli dia. Okey, mursyid ni ada yang jenis nampak zahir, ada yang jenis yang tidak zahir. Macam mana? Tuan-tuan tanya dekat Syekh. Sebab saya pun ambil kat Syekh, dia sebut. Bagus balik. Jadi untuk belajar berkenaan dengan tasawuf ni, untuk belajar dengan untuk kita nak hilangkan penyakit ni, maka kena belajar dan kena amal. Memerlukan kepada seseorang yang mana mendidik hati dan juga jiwa untuk meninggalkan benda ni. Sum'ah maksudnya apa? Iaitu seseorang melakukan amalan adalah kerana nak bagi orang ingat. Kira dia nak sebut satu amalan tersebut, nak cerita pada orang, bagi orang dengar apa yang dia lakukan. Akhir sekali menyebabkan dia rasa seronok. Contoh, okey, contoh lagi kita kata, satu kampung tu dia punya, Allah Sayyidina Muhammad, dia punya bina masyarakat, ada kenduri, kemudian ada pengajian, seronok, orang seronok. Sehingga kan terlintas dalam hati dia, dia berasa macam dia buat ini bagi orang lain tengok apa yang dia buat, bagi orang lain dengar apa yang dilakukan di tempat tersebut. Kalau kata niat adalah untuk nak bagi orang lain dengar, untuk orang lain kagum dengan apa yang mereka buat, maka di sini yang dikatakan sebagai sum'ah. Okey. Tapi kalau kita lakukan satu perkara tadi ini adalah bertujuan bagi kita pada orang lain supaya orang lain tiru, itu bukan sum'ah. Itu adalah satu perkara yang cukup baik. Kita buat pada hari ini. USJ buat daurah hadis 40 yang ada pada hari ini, bagi tahu pada orang lain. Kita bagi tahu kepada orang lain, maka orang lain yang mendengar kita buat hadis 40 yang ada pada hari ini bukan bertujuan kita nak angkat diri dah, tapi bertujuan adalah untuk nak bagi tempat lain pun tiru macam ni juga, buat macam ni juga. Itu adalah satu perkara yang cukup baik. Man dalla ala khairin, kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan satu perkara yang baik, maka dia akan mendapat pahala yang sama macam apa yang dia tunjukkan. Masjid USJ kita ni buat daurah hadis 40, bagi tahu pada orang lain, maka masjid lain juga buat, kita akan mendapat pahala. Mereka buat dapat pahala, kita akan dapat pahala seperti mana apa yang mereka buat. Macam kaedah MLM. Kalau perniagaan ni, kalau orang berniaga ni MLM. MLM ni kalau kata dia cari downline yang lagi banyak, dia akan kaya. Betul tak? Downline. Saya seorang, saya cari 10 orang, saya akan dapat mata ganjaran sekian. 10 orang ni cari lagi 10. Maksudnya di bawah saya ada sebanyak 110. Saya jadi orang kaya. Macam tu lah juga dengan Islam. Dalam pahala ni, bila mana kita bagi tahu pada seseorang bagi tahu pada seseorang, maka orang pertama yang kita tahu dia akan mendapat pahala berkali-kali ganda. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa yang tunjuk satu perkara yang baik, maka dia akan mendapat pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Kita berhenti sebentar untuk kita nak berkongsi.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. 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 نبيك أسلك ديني من علي كن فيكن يا غرامي. نبيك أسلك ديني من علي كن فيكن يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. أيام جاءنا أخا النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد. أيام جاءنا أخا النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد. صلاة لسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة للسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله. رسول الله يا قوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين. رسول الله يا قوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. الصلاة لم تزل تتلى عليك فبقدر النسيم تدى إليك. صلاة لم تزل تتلى عليك فبقدر النسيم تدى إليك. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين
قطعت عيني يا غرامي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته Sallallahu wasallam alaih. Sum'ah dan gharir adalah merupakan penyakit hati. Penyakit hati, maksiat hati adalah merupakan maksiat yang lebih besar dan lebih memberi mudarat kepada seseorang nak dibandingkan dengan maksiat hawa nafsu. Maksiat zahir. Maksiat zahir yang kita lakukan, okay? Kita cakap bohong, kita berkapal, okay? Itu maksiat zahir. Maksiat zahir yang kita lakukan nak dibandingkan dengan maksiat hati, sum'ah, riya, ujub, takabur adalah merupakan maksiat hati lebih besar dosa dia dan lebih memberikan mudaratnya lebih besar nak dibandingkan dengan maksiat hawa nafsu. Sufyan As-Sawri dalam satu kata-kata dia menyebutkan bahawa maksiat dalam hati nak dibandingkan dengan maksiat secara zahir, maksiat dalam hati adalah lebih besar dia punya dosa dia dan juga lebih besar mudarat dia dalam jangka masa yang panjang. Sebab itulah dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun memberikan tunjuk ajar kepada kita ketika mana di dalam syurga ada Nabi Adam AS dan juga ada Iblis. Adam AS dan juga Iblis, kedua-duanya pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan di dalam syurga. Di dalam syurga, tapi dua-duanya ada buat hikmah dia. Maksiat yang dilakukan oleh Iblis la'anullah adalah maksiat hati, yang mana bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada Iblis la'anullah untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Sujud di sini maksudnya adalah sujud dan hormat. Bukan kita sujud macam sujud mayat tu tak. Sujud dan hormat macam kita lah. Kita berdiri. Kalau kata ada orang lalu hormat dengan macam mana? Aduh, duduk kalau tu hormat, sujud dan hormat. Jadi macam ni lah keadaan bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Iblis untuk tundukkan kepala kepada Nabi Adam AS sebagai menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan ini jenis yang aba, enggan. Wastakbara, takabur, dan enggan, takabur pula. Nampak? Sehingga kan dia kata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ana khairun minhu. Allah tanya pada Iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, dalam surah Al-A'raf. Apa yang menghalang engkau wahai Iblis untuk sujud kepada Nabi Adam AS? Lalu kata Iblis, ana khairun minhu, aku lagi baik dari dia. Tuan-tuan, ini adalah penyakit yang cukup besar. Ana khairun minhu, aku lagi baik dari dia. Perkataan ataupun perasaan dalam hati kita, aku lagi baik dari dia, itu adalah merupakan perasaan yang ada pada syaitan. Perasaan ini jangan bagi ada dalam hati kita, jangan bagi ada dalam masyarakat kita. Ana khairun minhu, aku lagi baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku daripada api dan engkau ciptakan dia daripada tanah. Okey, maka sifat ego yang ada pada Iblis la'anullah menyebabkan Allah murka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat Iblis sampai hari akhirat sebab penyakit hati dia, penyakit takabur. Nabi Adam AS buat kesalahan juga. Nabi Adam AS bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala suruh untuk tinggal dalam surga dan jangan buat satu benda ya. Okay. Wa qala ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la ta'kula hadhihi asy-syajarah fatakuna minal khasirin. Wahai Nabi Adam, tinggallah engkau dan isteri engkau dalam surga, buatlah apa saja yang kamu nak buat, melainkan jangan sentuh ataupun jangan mendekati satu pokok ni sahaja, pokok al-khuldi wa khuldi. Jangan pergi kat pokok ni ya. Yang ada nak buatlah. Lalu Iblis la'anullah memberi hasutan. Dia hasut Nabi Adam AS. Dia kata, wahai Adam, takkanlah Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang suci daripada segala kekurangan,
Allah yang tidak ada kekurangan, tiba-tiba Allah ciptakan sesuatu lalu Allah larang untuk buat. Takkanlah Tuhan tu jahil kot. Dia yang ciptakan pokok, tiba-tiba dia yang larang pokok. Gitu. Sama yang kita tuan. Kadang-kadang ada sebahagian anak-anak muda ni, kita tengok ni anak kita, kadang-kadang dia berfikir macam ni, Tuhan dah ciptakan perempuan, dia lelaki, Tuhan ciptakan perempuan, Tuhan bagi fitrah pada kita seronok perempuan, takkan tak boleh nak apa kot. Pernah ada tuan dalam YouTube dia tengok ni pemikiran anak muda yang disampaikan, yang disampaikan ni fitrah, seronok, sama-sama seronok ni. Laki syok kat perempuan, perempuan syok kat laki. Ni adalah fitrah. Tuhan ciptakan fitrah ni, takkanlah Tuhan tak bagi fitrah. Sama macam iblis. Sama macam iblis. Dia mengasut Nabi Adam AS, wahai Adam, Allah menciptakan pokok khuldi. Takkanlah Allah cipta tiba-tiba Allah larang untuk kamu makan. Apa Allah cipta? Sia-sia lah macam tu. Padahal Tuhan ni adalah merupakan zat yang mana suci daripada sebarang perkara yang sia-sia. Juga dong, betul juga dong. Macam tu lah syaitan, dia akan menghasut manusia. Akhir sekali Nabi Adam AS makan buah khuldi. Nabi Adam AS, Siti Hawa makan buah khuldi adalah merupakan maksiat zahir. Maksiat zahir. Maksiat zahir ni bila mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas ke bumi. Lalu Nabi Adam AS kata apa? Allahumma ighfir lana bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dengan kebenaran Nabi Muhammad. Kita tahu tak banyak yang Muhammad tu. Tapi Nabi Adam AS mohon doa daripada Allah Subhanahu wa taala diampunkan dosa Nabi Adam AS. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam AS. Maksiat zahir Allah taala boleh ampunkan, tapi kalau maksiat yang batin, ini adalah satu perkara yang mana mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan maksiat batin menyebabkan pahala kita makin berkurang. Dia seolah-olah bagaikan kayu api yang ada bara. Bara tu dimakan sikit. Tuan tengok kayu api. Kayu api bila kita biar lama, dia akan makan, api dia akan makan sikit-sikit, dah tinggal haru. Macam itulah keadaan riya, macam itulah keadaan sum'ah, macam itulah keadaan ujub, macam itulah keadaan yang mana kita lakukan amalan baik, tujuan dan tunjuk pada orang, Allah dah bagi pahala, tapi pahala tu dia akan berkurang sikit. Hari akhirat esok bila mana dibentangkan kepada kita, tengok semua dia apa? Tak ada apa. Nauzubillah min zalik. Berpunca daripada maksiat di dalam hati. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa Nabi SAW mengatakan bahawa barang siapa yang melakukan satu perkara kerana sum'ah, kerana riya, nak bagi orang dengar, nak bagi orang melihat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan apa yang dia lakukan pada hari akhirat esok. Semua makhluk akan dengar. Tuan-tuan, Allah memperdengarkan, Allah tunjuk amalan yang kita lakukan pada hari akhirat esok pada seluruh makhluk. Bukan kata amalan yang kita lakukan enggak, tapi dalam bentuk yang buruk. Mungkin Tuhan akan bagi buku yang Tuhan bagi tu, Allah akan bagi, malaikat akan bagi buku pada kita dalam keadaan buku tu buruk. Sepatutnya buku tu terima ke depan, buku amalan. Tapi pada hari akhirat esok, orang yang melakukan perkara yang seperti ini, dia akan menerima buku amalan dia daripada belah belakang. Tangan kanan ni akan cucuk badan ni, ambil ke belakang. Cucuk ni sakit dah, azab dah. Tapi itu dah yang akan dilakukan untuk ambil buku daripada belakang. Begitu hina orang yang seperti ini. Pada hari akhirat esok, Tuhan akan melihatkan, Tuhan akan memperdengarkan. Ini dia yang kamu lakukan atas muka bumi esok, yang atas muka bumi dulu. Nampak? Baik, maka sebab itu tuan-tuan, apa sahaja yang kita lakukan tadi ini adalah merupakan apa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat esok. Hadis yang ke-8. وعنه قال عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام رواه أبو يعلى والبراز وغيرهما وهو حديث حسن. daripada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya bi haramin, tidak akan masuk ke dalam syurga jasad yang mana
diberikan ataupun diberi makanan dengan suatu perkara yang haram. Jasad kita ni, Allah dah sebut dah pada kita, Nabi dah sebut dah pada kita, innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal jelas, perkara yang haram jelas. Wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Dan apa yang di antara halal dan haram adalah perkara-perkara yang syubhah. Perkara syubhah ni adalah perkara yang kita tak pasti sama ada halal ke atau haram. Perkara syubhah. Okey. Perkara yang haram jelas, perkara yang halal jelas. Okey, baik. Jadi bila Rasulullah SAW sebut bahawa perkara yang haram tu adalah jelas, tengok-tengok tuan-tuan, perkara haram tu yang kita buat. Kalau perkara syubhah kita buat, kita kata tak apa lagi dah sebab tak pasti. Nabi kata fi'lun tinggalkan. Okey, al-wara' tarku syubhah. Maksud sifat wara' adalah meninggalkan perkara syubhah. Ni jelas perkara itu adalah perkara yang haram, tiba-tiba kita lakukan, maka menyebabkan diri kita diharamkan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, diharamkan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam masyarakat, okey, kita ada anak-anak kita ni, kita beri dia makan apa? Kita bagi dia makan apa? Tuan, bagi makan apa tu bukan hanya sekadar makan secara zahir. Tak, makan batin pun bagi makan juga. Nampak? Ada sebahagian di kalangan ibu dan juga ayah bagi makan benda-benda yang baik. Dia bagi makan kismis, bagi makan kurma, bagi makan susu yang ada campuran dengan bahan-bahan sunnah tu. Aduh, bagus yang kita kata. Ini adalah satu perkara yang cukup baik. Bagus ya ni. Tapi tengok-tengok dia sajikan kepada anak dia tentang makanan ruhi yang tidak baik. Anak banyak tengok TV. Tengok TV yang tak elok lah. Kalau tengok TV yang elok tak apa, tengok halaqah, tanya ustaz tak apa. Ni tengok Raja Lawak, School of Lawak, tengok lagi cerita Batman, Spiderman. Tu kita kata apa? Semua benda-benda ni adalah perkara-perkara yang mana boleh menyebabkan hati anak kita tadi ni dia jadi keras, makin keras. Okey, maka berpandukan kepada apa yang ibu dan juga ayah bagi kepada anak tersebut. Kalau kata ibu dan juga ayah secara zahir bagi makanan kepada anak-anak tersebut daripada perkara yang halal, perkara yang baik, tuan-tuan, saya rasa dan saya yakin kita yang ada di sini memang kita betul-betul menjaga apa makanan yang diberikan kepada anak kita. Saya yakin lah, sebab kita ni orang tadi. Kita kalau kata benda-benda yang syubhah tu tak bagi dah. Kita ni kalau kata benda-benda yang haram tu lagi-lagi kita tak bagi. Nampak? Tapi tuan-tuan, yang kita kata mungkin susah untuk kita nak elak adalah dari segi makanan ruhi. Makanan ruhi itu mungkin kita kata tak semua orang buat makanan ruhi. Tuan-tuan, Rasulullah SAW diajarkan kepada kita, Nabi kata apa? Aisyah radhiyallahu taala anha pesan, amara Rasulullah SAW amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masjid fi dur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk membina masjid dalam rumah. Ini kita saya nak pesan ni, tuan-tuan. Bina masjid dalam rumah. Nabi pesan. Macam mana yang dimaksudkan dengan Nabi suruh bina masjid dalam rumah? Bukan nak bina masjid macam ni. Tak, ni masjid besar. Masjid yang besar. Kita nak bina masjid dalam rumah, maksudnya bahawa tuan-tuan, dalam rumah kita tu kena pastikan ada kawasan untuk kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawasan nak beribadah. Hati kita ni dia akan lembut bila mana dia akan lembut untuk baca Quran bila mana kita duduk dalam masjid. Hati kita ni dia akan lembut untuk berzikir bila mana kita duduk dalam masjid. Hati kita ni dia akan lembut untuk kita berselawat bila mana kita duduk dalam masjid. Maka tuan-tuan, kita kena buat kawasan masjid dalam rumah kita. Bukan kita buat masjid macam ni, tak. Buat tempat untuk beribadah. Orang semua masjid, kalau Arab yang betul daripada masjid, tempat sujud. Maksud buat masjid adalah maksudnya kita melakukan buat tempat beribadah untuk ahli keluarga kita. Ustaz, ada ustaz. Kat saya, bilik saya ada satu tempat memang tempat untuk saya nak solat, untuk saya nak baca Quran. Tuan,
di bilik kita, ibu dan juga ayah, di bilik kita, tempat tu hanya untuk ibu ayah. Anak-anak dilarang untuk masuk dalam bilik ibu ayah. Dan antara ada anak-anak tak dibenarkan untuk masuk ke dalam bilik ibu dan juga ayah, melainkan untuk minta izin baru boleh masuk. Sekarang ni yang kita perlukan, masjid dalam rumah adalah merupakan tempat yang mana sesuai ataupun baik untuk kita dan juga anak-anak ahli keluarga. Tuan-tuan, kalau kita ada anak ramai, tuan-tuan kena cari tempat yang besar untuk cukup kepada semua anak kita duduk, bagi nak solat berjemaah, bagi nak buat ibadah secara berjemaah. Macam ni. Tak benar Ustaz, tak jumpa tempat Ustaz. Yang ada ruang tamu ya, ruang tamu lah. Ruang tamu itu dijadikan sebagai tempat masjid untuk kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, di rumah kita, kita kena pastikan ajak anak-anak untuk solat berjemaah. Okey, tempat ni kira tempat ibadah kita lah. Beritahu ke anak-anak, tempat kita ni tempat beribadah kita, tempat kita ni tempat kita solat berjemaah, tempat ni kita sama-sama baca Quran. Benda ni penting tuan-tuan. Sebab yang inilah yang akan membentuk kepada anak kita sama ada anak jadi baik atau buruk. Benda ni. Tuan-tuan, kalau kata dalam rumah kita, kita tidak adakan tempat untuk beribadah secara ramai-ramai, ibadah asasi, anak-anak dalam bilik ada tempat untuk solat dalam bilik, mak ayah dalam bilik, solat dalam bilik, maka tuan-tuan, yang seperti ini baik tapi tak cukup baik. Guru kehidupan, dia kata dalam sekolah, tuan-tuan nak tengok sekolah tu sama ada baik atau tak baik untuk membentuk jiwa peribadi anak-anak. Baik atau tak baik dalam sebuah sekolah, kalau kata sekolah tu besar, ada ramai pelajar dia ada sebanyak 600. Kemudian tengok tempat solatnya, tempat yang disediakan untuk solat, tempat yang disediakan untuk solat hanya sekadar boleh memuatkan 100 je. Itu tanda bahawa sekolah tu tidak mementingkan ibadah, tidak mementingkan pendidikan rohani. Itu tanda. Faham? Tutup guru, kita yang belajar dengan tutup guru, dia pesan apa? Dia kata kalau kita nak cari sekolah nak hantar anak, kalau kata nak cari tempat untuk didik anak, cari tempat yang sekolah dia besar dan juga dia punya tempat masjid, surau dia besar. Kira kita kata kalau kata sekolah dalam masjid lagi baik. Maksudnya masjid besar. Macam yang Syekh buatlah di dalam hadis. Okey, antara yang tunggu untuk pesan. Bila mana kita buat sekolah tu dalam masjid, maksudnya masjid tu lagi besar dari sekolah. Macam ni adalah antara sekolah yang baik, yang mana mendidik jiwa masyarakat, mendidik jiwa pelajar untuk jadi baik. Itu pesan aku. Sama dengan keadaan kita, tuan-tuan, dalam rumah kita ada berapa banyak ahli? Ada 9, mak ayah 2, anak 7. Mak ayah 2, ada anak 7, sama dengan 9. Maka tuan-tuan kena cari tempat yang sesuai untuk 9 orang. Cari tempat. Sebab apa? Dia besar semua. Nampak? Bila mana kita ada tempat yang besar sesuai dengan ahli dalam rumah kita 9 orang, tempat yang kita sediakan untuk 9 orang juga, maka tuan-tuan, ini adalah satu perkara yang menarik keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu perkara yang mana membentuk jiwa anak-anak kita untuk jadi baik. Tapi kalau dalam rumah kita, rumah besar, tapi solat masing-masing, tapi tempat ibadah masing-masing, tuan-tuan, ini tak menjamin kepada anak-anak kita untuk jadi yang baik. Tuan-tuan, anak kita ni kadang-kadang bila mana kita tegur dia, tegur secara direct ni, dia kadang-kadang susah nak terima. Habis tu lepas semua ya Allah Tuhan. Sikit sangka pukul 9. Baik, baik, anak kita ni Alhamdulillah, Allah Sayyidina Muhammad, anak kita ni bila mana kadang-kadang hati dia susah untuk terima teguran daripada ibu dan juga ayah dalam keadaan yang biasa. Tengah makan, muak tegak ni, masuk, terus gerak. Maksudnya nak protes pada mak dan juga ayah. Tak mau, tak suka, mak tegak-tegak ni. Ni apa ayah tegak-tegak ni? Tak mau, tak suka. Ayah duduk tengah baca surah apa kat ruang tamu, anak balik. Tunggu anak balik tengah malam, pukul 12 tengah malam. Perempuan tu buat tegur, ni Mina, awak yang balik lewat ni,
tahu tak pada dua hari tak baik untuk anak dara. Dia tak baik pun beli. Kan? Waktu tegur anak tak kena. Tegur anak ketika makan ialah makan. Kita sedang meraihkan nafsu, mereka fitrah kita. Anak balik tengah malam, tengah penat, tegur pula tak kena waktu. Bila yang waktu tegur paling sesuai? Tegur yang paling sesuai, yang paling hati dilembut adalah ketika mana? Selepas solat berjemaah. Nak tegur anak, panggil anak masa solat berjemaah, ayah tu jadi imam, lepas-lepas bagi salam, baca doa, kursi belakang bagi tazkirah. Dalam tazkirah tu sedikit sikit lah tegur anak. Nampak? Dalam tazkirah tersebut tuan-tuan, itulah merupakan waktu yang paling lembut untuk tegur anak, dan ketika inilah anak kita akan mudah untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah ni, pak ni tak perlu cakap panjang pun. Cakap sikit-sikit kan. Cakap-cakap ni tak boleh. Ustaz tak cakap dah, saya tak tahu idea. Cakap pasal rukun iman. Rukun iman ada 6 cakap. Cakap itu pun tak pada. Tuan-tuan, bila mula sekali dia akan terusan. Tapi lagi mana tak mula, lagi itulah dia tak akan mula. Maka tuan-tuan, kita nak ubah masyarakat, nak ubah anak isteri kita supaya jadi baik, maka kita juga kena buat perkara tersebut. InsyaAllah baik. Maka bila mana anak kita didik, tuan-tuan, anak kita telah pun kita didik dengan agama, esok bila dia besar, kita tak risau dengan pemakanan dia boleh jaga, agama dia jaga. Tak risau dengan hubungan dia, sebab agama jaga. Tak risau dengan amanah dia, sebab agama menjaga dia. Tapi kalau kata mak ayah, ketika mana mak ayah muda ni, anak kecil lagi, dengan anak tu disaji dengan benda-benda yang tak sepatutnya, esok bila mana besar, mak ayah risau. Kira mak ayah dah besar kan, dah kira pergi masjid, rajin kuliah, rajin solat berjemaah, anak jadi Hawa. Hawa ni apa? Ketegak lah. Degil. Awak ketika tu bahasa kita degil. Anak tu degil, nakal. Jadi bila mana anak tu nakal, mak tak baik. Nakal sangat ni sebab apa ni? Cek balik, rupa-rupanya salah main dari mak ayah. Dulu ni saji apa dekat anak? Saji raja lawak, saji apa spontan dekat anak. Tu yang anak besar jadi degil macam ni, dia teruk macam ni, sebab salah ibu dan juga ayah. Maka sebab tu tuan-tuan, kita mulakan dengan anak kita sudah kecil lagi. Bila besar tak risau dengan anak kita, maka barang siapa yang memasukkan makanan ke dalam badan dia pada perkara-perkara yang haram, tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Man nabata kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih, kata Rasulullah. Setiap daging yang tumbuh daripada sesuatu yang haram, maka yang utama adalah neraka baginda. Hadis ke-9 insya-Allah. Akhir. An Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man yahtaqara 'ala al-muslimina ta'aman darabahu Allah bil juzami wal iflas. Rawahu Ibnu Majah fi sunanihi bi isnad sahih al-Hafiz al-Busiri wa hasanahu Hafiz Ibnu Hajar. Dari Umar radhiyallahu taala anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memonopoli makanan ke atas umat Islam, maksudnya dia simpan makanan simpan, bila nak jual, ketika mana orang memerlukan. Bila orang memerlukan, makanan yang dijual tu dengan harga yang tinggi. Contoh, orang simpan gula, tapi dah gula dah ada tas'ir, pun tapan harga. Okay, dalam masalah nama tas'ir. Contoh dia simpan apa? Simpan, contoh simpan telur ayam. Contoh lain, simpan. Jadi bila mana satu hari ni masyarakat nak telur ayam, dia jual sikit menyebabkan harga tinggi. Dia orang nak kumpul. Jadi bila mana barang siapa yang memonopoli makanan, bertujuan adalah untuk dijual ketika mana harga dia melambung, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menetapkan baginya penyakit dan juga kerugian. Dia kata, nak rugi macam mana? Untung lah. Nampak tuan-tuan? Yang bagi untung, yang bagi rugi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Tuhan akan bagi untung dalam bentuk keuangan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan tarik berkat daripada keuangan tersebut, menyebabkan duit yang ada pada dia tu rasa macam tak cukup.
Tuan-tuan, berkatnya ada betul rezeki. Kita hanya kadang-kadang gaji kita besar. Gaji kita besar, bulan boleh dapat 5,000. Dapat 5,000 gaji kita. Tapi yang 5,000 gaji kita tadi ni, terkadang-kadang tuan, bila mana ada masjid, ada madrasah, ada sekolah nak minta sumbangan, kita berkat nak bagi. Dekat KL ni 5,000 biasa, 7,000, 8,000 sebulan bulan. Jadi 8,000 bulan-bulan. Bila ada madrasah ataupun sekolah yang nak minta sumbangan, masjid nak minta sumbangan, jalan agung kita nak selup tangan dalam poket ni, berkat nak bagi. Sebab apa berkat nak bagi? Rumah lagi, anak-anak isteri lagi, kereta lagi. Kau punya hutang tu, hutang ni tak cukup ni nak bagi ni. Tuan-tuan, tu adalah antara tanda kurang berkat rezeki kita. Rezeki kita akan berkat bila mana rezeki yang Allah berikan sikit, dengan sikit rezeki kita tu boleh orang lain tumpang. Kita jadi tak besar mana pun. Dua kaki ni jadi 3,000. Kecil kan? 3,000 kecil kan? Jadi 3,000 dua kaki ni. Tapi dengan 3,000 tuan-tuan, masjid minta sumbangan, kita boleh bagi. Orang boleh tumpang gaji kita. Nampak? Sekolah-sekolah madrasah minta sumbangan, dia boleh tumpang, boleh bagi duit. Tu tanda kata apa? Tu tanda bahawa rezeki dia tu adalah berkat. Allah bagi rezeki dengan Allah beri keberkatan. Tuan-tuan tengok tak? Anak ramai. Allah bagi rezeki pada anak, anaknya ramai. 9 orang anak. Tapi 9 orang anak ni yang betul-betul menjadi seorang, jadi orang. Takkan dia jadi orang. Yang lain tu seorang tekbir, apa hisap data. Yang seorang lagi tu ma'rufik. Yang seorang lagi tu kacau antara orang. Jadi yang menjadi seorang yang seorang yang jadi cikgu. Yang lain tu Allah, semua tadi. Itu tanda kata apa? Tanda kata bila mana Allah tarik keberkatan daripada anak tersebut. Anak ramai, rezeki banyak, tapi Tuhan tarik keberkatan menyebabkan tak jadi mana pun seorang yang jadi. Tapi tuan-tuan tengok tak? Ada keluarga yang mana anak ada 3 orang anak. Tak ramai rezeki Tuhan bagi tak banyak. 3 kita tak banyak lah 3. Okay? 3 tak ramai. Tapi 3 ni, 3 jadi berguna pada masyarakat. Seorang ustaz, seorang cikgu, seorang doktor. Kita tengok, betul kan? Itu tanda kita apa? Allah bagi rezeki anak dan Allah bagi keberkatan kepada anak tersebut. Ini yang kita nak, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sama dengan rezeki tuan-tuan, bila mana kita rasa macam kita untung besar dalam perniagaan kita, dengan kita melakukan monopoli, duit kita banyak, tapi Allah akan tarik keberkatan. Kita merasakan bahawa duit tu banyak, tapi asyik tak cukup. Asyik tak cukup, sebab Allah tarik rezeki. Ini yang dimaksudkan dengan al-aflas. Dia rasa rugi, dia rasa macam muflis. Ada keadaan bila mana Allah nak tarik nikmat, dengan Allah berikan rumah terbakar, kilang terbakar. Itu lagi teruk. Sebab Allah bagi secara zahir. Zahir tak bagi, yang batin, yang berkat tu. Maka tuan-tuan, kita kalau minta bertambah anak, jangan lupa minta berkat. Kita kalau minta tambah duit rezeki, tambah duit, jangan lupa minta berkat. Kalau barang-barang naik, ya Allah bagilah gaji naik. Minta gaji naik, jangan lupa minta berkat pada gaji tersebut. Sebab yang penting adalah keberkatan. Sebab dengan berkat ni hidup kita akan bahagia dunia dan juga akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala cukup saya tu, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah saat ini pula lagi dalam pukul 9 semua sampai dekat zuhur. Saya pula akan sambung waktu zuhur, insyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala a'lam. Ada soalan? Aku nak tanya apa? Kita bukalah kalau satu dulu ni. Kalau ada tuan, boleh tadi. Mudah sikit untuk kita nak beritahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ta'ala wa bihamdihi majdah ya rabbana alhamdulillah ma yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa 'ilman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Mu'min Bismillahirrahmanirrahim. Dan surah